Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini Ustaz Azhar akan menceritakan dan berkongsi sedikit tazkirah berkenaan dengan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, insya-Allah. Baiklah, Hari Raya Aidil Adha ini dikenali sebagai Hari Raya Haji. Kerana apa? Kerana pada hari raya tersebut umat Islam beramai-ramai menyambut dan juga melaksanakan ibadah, termasuklah ibadah rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Selain itu, Hari Raya Aidil Adha ini juga dikenali sebagai Hari Raya Korban kerana pada hari raya ini umat Islam bersama-sama berkorban untuk mengorbankan haiwan al-an'am, binatang al-an'am, iaitu haiwan ternakan. Seperti mana yang kita tahu, haiwan ternakan ini adalah unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Ibadah kurban yang dilaksanakan adalah untuk memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anak kesayangannya, iaitu Nabi Ismail AS. Namun, berkat kesabaran, ketaatan dan keyakinan kedua-dua Nabi Allah ini, maka Allah telah menggantikan dengan seekor binatang, iaitu kibas. Ketika mana Nabi Ibrahim sudah bersedia untuk menyembelihkan anaknya, maka Allah telah tukarkan Nabi Ismail dengan binatang korban yang lain, iaitu kibas. Seperti mana yang telah dicatatkan, yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran. Apabila Nabi Ibrahim telah bermimpi pada 8 Zulhijjah tersebut, Nabi Ibrahim masih meraguinya sama ada ianya perintah daripada Allah ataupun bisikan syaitan. Kemudian pada keesokan harinya, iaitu pada 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim masih juga bermimpi tentang wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Maka selepas terjaga daripada mimpi tersebut, Nabi Ibrahim yakin bahawa mimpi tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Baiklah, apa yang dimaksudkan, apa yang telah dinazarkan Nabi Ibrahim pada ketika itu? Okey, nazar Nabi Ibrahim ialah semasa Nabi Ibrahim masih tidak mendapat seorang anak, tidak dikurniakan seorang anak. Nabi Ibrahim telah bernazar sekiranya baginda mendapat seorang anak lelaki, baginda akan korbankan anaknya tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selepas daripada kelahiran Nabi Ismail tersebut, Nabi Ibrahim telah terlupa nazarnya. Dan akhirnya pada 10 Zulhijjah dikenali sebagai Nahrun, iaitu sembelih. Kerana Nabi Ibrahim AS yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk melakukan penyembelihan. Tapi sewaktu Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan, telah datang iblis untuk menghasut baginda untuk tidak melakukan perkara tersebut. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak mengedahkan hasutan iblis. Selepas tidak berjaya menghasut Nabi Ibrahim, iblis telah pergi kepada Siti Hajar pula. Akan tetapi juga Siti Hajar tidak mengedahkannya kerana Siti Hajar yakin bahawa perintah itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berjaya menghasut mereka berdua. Iblis pergi pula kepada Nabi Ismail AS. Melihat perkara tersebut, Nabi Ismail telah mengambil batu dan baling kepada iblis tersebut sehingga buta matanya. Jadi tempat Nabi Ismail baling batu ke arah iblis, di situlah tempatnya
jemaah pada hari ini melontarkan jamrah, iaitu melontarkan batu. Selepas Iblis telah melarikan diri, Nabi Ibrahim AS telah mencuba untuk menyembelihkan anaknya, Nabi Ismail AS. Akan tetapi sewaktu menyembelihkan anaknya, tidak ada sedikit luka pun pada leher Nabi Ismail. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa seekor binatang, iaitu kibas, untuk menukarkan Nabi Ismail AS dengan binatang tersebut. Jadi Nabi Ibrahim telah mengorbankan binatang tersebut, iaitu kibas, bukanlah Nabi Ismail. Begitulah serba sedikit kisah di antara pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. InsyaAllah, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada kisah tersebut, antaranya ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar, walaupun mereka baru sahaja dikurniakan seorang anak, tetapi mereka telah diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Sebaliknya, jika kita berada di tempat baginda, adakah kita sanggup untuk mengorbankan orang yang kita sayang, sama ada pangkat kita ataupun harta kita? Ini kan lagi orang yang kita sayang. Mampukah kita? Baiklah, itu sahajalah serba sedikit perkongsian daripada Ustaz Azhar. Dan daripada kesempatan ini, inginlah saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada para ibu bapa dan anak-anak murid sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.